Boleh niat tak Ustaz? 3 in 1 boleh? 3 in 1 boleh? Ibadah dalam Islam ni, kalau ikut mazhab kita Ustaz, mazhab kita, mazhab Syafi'i, kita dalam bab ibadat boleh masuk 2-3 perkara dalam satu ibadah. Boleh. Mazhab kita boleh. Faham kaedah tu dulu. Mazhab kita, kalau bab ibadah boleh masuk 2-3 ibadah dalam satu perbuatan sahaja. Contoh sembahyang, kasar, sembahyang qabliyah, masuk sekali dengan sunat wudu, masuk sekali dengan tahiyatul masjid. Boleh tak buat 3 niat dalam satu ibadah? Boleh. Mazhab kita boleh. Bab ibadah, puasa, boleh juga. Puasa sehari ya, niat qada, hari Yaumul Bid, hari putih, puasa apa hari Isnin, sunat apa nama, apa lagi bulan-bulan haram. 4 puasa sunat buat dalam satu hari. Boleh tak boleh? Dalam mazhab kita boleh. Dalam mazhab kita berkaitan dengan ibadah boleh cantum, berkaitan dengan harta tak boleh cantum. Tak boleh cantum. Sebab itu kalau siapa tak bayar zakat tahun 2010 5,000 contoh, 2010 zakat dia 5,000, dia kena settle 5,000 tahun 2010. 2011 pun 5,000 juga, dia kena bayar lagi 5,000 untuk tahun 2011. Tahun 2012 pun zakat dia 5,000 juga, dia kena bayar juga 5,000 tu untuk tahun 2012. Jadi 2010 5,000, 2011 5,000, 2012 5,000. 15,000 dia kena bayar. Boleh faham? Berkaitan dengan isu harta. Sama juga fidyah. Sebab tu dalam mazhab kita fidyah tu ada ganda. Tahun ni tak bayar, cukup. Tahun depan kalau tak bayar, dia jadi 2 cukup. Puasa sehari tu, jadi 2 cukup. Tahun lagi satu tak ganti lagi, dia naik jadi 3 cukup. Mazhab kita sistem dia macam tu. Mazhab yang satu lagi, dah tak silap saya, mazhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal, yang minta maaf sebut direct, yang pokok Wahabi tu pegang. Mazhab dia bah, ibadah tak boleh cantum. Ibadah tak boleh cantum. Dia kata kalau buat ibadah tu tak turun. Kalau buat yang ni. Kalau semayang tahiyatul masjid lah. Qabliyah. Puasa Isnin lah. Puasa qada. Sebab tu dia main mengajar. Dia bawa keluar fatwa macam ni. Puasa qada tak boleh cantum dengan puasa sunat Syawal 6 hari tu. Jadi orang perempuan kena puasa qada dulu habis, kemudian baru boleh puasa sunat Syawal pula 6 hari. Sebab tu fatwa dia jadi ni tu. Pasal pasal mereka punya sistem, metod pengajian mazhab mereka, ibadah tak boleh cantum, tapi duit boleh cantum. Sebab tu kalau tahun 2010 tak bayar 5,000, tahun 2011 pun tak bayar 5,000, tahun 2012 pun tak bayar 5,000. Dia kira macam mana? 3 tahun tu berapa? 5,000. Bayar 5,000, settle 3 tahun. Ada pro dia, ada kontra dia. Mazhab kita bab ibadah senang, bab harta susah sikit. Mazhab lain bab ibadah susah sebab tak dicantum, susah. Tapi bab harta senang sikit. Hak Wahabi lah dia mau senang semua. Ibadah dia mau senang, harta pun dia mau senang. Yang ni yang sebab dia. Kalau betul nak pegang mazhab Hanbali, silakan pegang, tak salah. Tapi yang masalahnya kamu membid'ahkan, kamu mengatakan tu salah, ni salah. Yang ni lah yang jadi isu. Yang ni lah yang dipegang oleh golongan Wahabi ini. Boleh faham tuan-tuan? Boleh dapat terjawab tuan-tuan? InsyaAllah selesai isu tersebut. Baik, ada soalan yang nak tanya? Tu saya tanya banyak. Nak tanya Ustaz Fitri. Baik, sebab selesai. Tulis kat tepi tu solat tahiyatul masjid, selesai. Jangan tinggal nak buat. Hadis yang keempat, yang ni khusus kepada siapa jadi tu imam. Siapa jadi tu imam, hadis ni peringat. Dan umum kepada siapa jadi Khalifah Yasin, siapa yang jadi tukang baca doa, ataupun orang yang kepala buat tahlil, ataupun dia jadi MC, ataupun dia ustaz mengajar. Ni masuk tajuk ni. Secara umum hadis ni masuk pada golongan yang saya sebut. Secara khusus pada tu imam. Baik. An Abi Hurairah, ada waw tu kan? Waw tu padang. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza shalla ahadukum lin-nas falyakhiffa fa inna fihi mustaqima wad-dha'ifa wal-kabira wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa atau kama qala muttafaqun alaih. Hadis ini satu kaedah bagi siapa yang memimpin satu-satu majlis. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang daripada kamu memimpin imam solat, siapa-siapa di kalangan kamu jadi itu imam, nah, hendaklah dia tidak membaca terlalu lama. Siapa jadi itu imam, jangan baca terlalu panjang. Nampak? Boleh dapat zakat tu, no? Siapa jadi itu imam, jangan baca terlalu panjang. Satu. Dan jangan pula terlalu pendek. Tak boleh tak? Dia orang bah inna a'tayna rakaat pertama, kawan belakang baru dia baca Maliki Yaumiddin. Tu imam inna a'tayna, Allah, kalutlah orang belakang. Jangan terlalu panjang, lepas Baqarah sampai 200 lebih ayat, baca semua. Jangan. Sedang-sedang. Siapa jadi itu imam, jangan baca terlalu panjang. Apa sebab? Kerana di antara kamu, maksudnya di antara makmum tersebut, ada yang sakit, ada makmum sakit, 5 series, 6 series duduk di belakang tu. Ada yang lemah, ada yang tu. Kerana di belakang kamu, boleh jadi yang semayang di belakang kamu banyak golongan yang kurang upaya. Boleh jadi dia sakit, tak berdiri lama. Boleh jadi dia lemah. Boleh jadi dia terlalu tua. Jadi jangan baca banyak-banyak. Sebab tu sunat siapa jadi tu imam. Tak kira lah siapa pun, siapa jadi tu imam sunat. Sebelum dia nak angkat takbir tu, dia pusing belakang. Tengok dulu makmum di belakang. Tengok makmum di belakang ni jenis berapa siri. Kalau yang belakang semua abang sadu, tak apalah nak baca banyak sikit, tak apa tu. Jenis badan sedar, badan nampak kemas lah, kulit dia ni tegak dan sebagainya, tak apalah panjang sikit. Tapi kalau beralih tengok di belakang, hak ni tak larat, hak ni tahu dah, tak boleh lama, hak ujung tu pakai usut, hak tu pun bayang dan fungsi. Kalau tengok macam tu, jangan baca terlalu panjang, raikan mereka. Sebab tu bagi kita, kalau kita tengok kaedah tengah semayang, kalau dengar anak teriak, Nabi percepatkan bacaan semayang. Sebab tahu orang akan susah. Boleh dapat je lah, no? Ustaz, habis tu kami duduk semayang hari Jumaat, subuh hari Jumaat tu Ustaz. Dalam masyarakat kita, ma'ruf hari Jumaat memang semayang subuh panjang. Sebab baca 2 surah panjang tu, Sajadah dengan Al-Insan. Jadi kalau dah ma'ruf, silakan buat, tak ada masalah. Ni waktu lain, siapa ikutlah main-main semayang pajak song, tu imam tak ada, dia tolak ayah-ayah jadi tu imam. Ingat kaedah. Jangan baca terlalu banyak. Nah, selesai. Tetapi jika kamu solat sendiri, tapi kalau semayang seorang-seorang, semayang sunat seorang-seorang, dia boleh solat selama mana dia inginkan. Nabi kata falyutawwil. Falyutawwil tu maksudnya maka panjangkanlah masya-Allah, ikut apa yang kamu kendaki. Maksudnya kalau semayang seorang-seorang, semayang sampai tercebur sendi pun tak apa, tak ada masalah pasal seorang-seorang. Boleh faham kaedah tu silakan? Nah, kaedah ni secara khusus untuk imam. Saya rasa boleh faham belakang. Baik. Kaedah ni secara umum kepada orang yang terlibat dalam majlis pun sama juga. Pakai kaedah ni. Ayah-ayah yang tadi untuk Khalifah Yasin, sama juga baca Yasin. Habis baca Yasin, cuba perhati tengok hadut mengaji baca Yasin tu. Semua jenis macam mana. Kalau rasa waktu baca doa, tengok semua doa tu letak tangan atas paha. Makna pakai cemuh dah lah tu. Kamu sebagai Tok Khalifah Yasin kena cerdik masa tu. Jangan baca terlalu banyak. Pasal orang cemuh dah. Ayah-ayah pergi buat tahlil di rumah. Buat tahlil di rumah orang. Sama juga. Waktu tengah dia baca tahlil tu, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tengok dia pada usul makanan sampai dah. Kita masa tu kena cerdik itu. Bila makanan dah sampai, pok-pok dia baca tahlil tu memang mulut La ilaha illallah, tapi mata dia tak La ilaha illallah. Mata dia dekat makan. Tu tengok dia buat turun satu-satu. Kita sebagai Tok Khalifah, Tok yang ketua tu lah, ada memimpin bacaan tu, kena cerdik masa tu. Doa baca pendek-pendek. Ni dipanggil tu yang baginda pesan, ayyakuna basirun bizamani. Kamu kena jadi seorang manusia yang peka dengan keadaan semasa. Dia jadi MC majlis lah, satu-satu majlis dia jadi MC.
ataupun dia jadi orang bocah, bola orang bocah tu. Dia jadi orang bocah. Kalau kata dia bocah, tengok haduk dengar tu semua duk gelisah, tengok jam, tengok duk gelisah kot tu, tengok duk ni, duk lompat masuk balik, angkat handphone buat cakap. Dia orang yang cakap tu kena cerdik tu. Jangan cakap banyak-banyak, orang cemui tu. Faham ke saya boleh? Dia secara umum. Dia jadi MC. Orang yang jadi MC ni, dia sepatutnya buka majlis. Satu. Yang kedua, dia jemput orang nak cakap. Dua. Kemudian yang ketiga, Ustaz, bila habis orang cakap dah, dia dapat mic tu, tutup majlis lah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh penceramah kita tadi sama-sama tuan-tuan ambil manfaat. Nah, insya-Allah ada kesempatan kita jumpa lagi penceramah ni, insya-Allah. Nah, jadi saya rasa cubalah sekadar itu. Selepas ini ada makan, diminta semua jemput untuk makan. Jadi kita tangguh majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul An. Sudahlah, tu tugas kamu sebagai MC. Ni dok Ustaz, dia dapat mic, dia lepas habis penceramah tu dulu, dia dapat mic, dia rempas 5 minit pula. Dia orang bukan nak dengar MC tu, orang nak dengar penceramah tu. Penceramah dah cakap selesai, sudah kamu sebagai MC tutup majlis je lah. Dok Ustaz, dia ulas pula. Tak ada apa ni. Ni, hadis ni kaedah ni kita kena pakai dalam kehidupan ni, kena ada ni, ada. Ibu-ibu duduk di belakang sama juga, duduk sembang. Kita duduk sembang, kita tengok kawan-kawan kita duduk beralih-balih. Kita cakap dia beralih-balih. Kita cakap dia, maknanya dia cemuih dengan kita cakap tu. Nanti dia. Boleh faham kan? Ustaz yang mengajar hari ni pun sama juga. Dia mengajar, dia tengok hadut mengaji tu. Dia dari start pukul 7.45 dia start mengajar sampai pukul 9. Orang semua duduk gelisah dah. Duduk tengok jam, duduk tengok tu, duduk tengok ni, duduk tutup buku siap dah. Mana cemui dah lah tu. Bila cemui dah, ustaz ni dia kena beka dengan isu tersebut. Nanti semua dia tengok jam. Ustaz mengajar tu kena faham bila orang tengok jam. Nampak kan saya pun nak kena mati. Nampak kan? Boleh faham kan? Itu maksud peka dengan keadaan semasa. Ayakun abasirun di zaman ni. Kamu kena perhati zaman, masa kamu tu, persekitaran kamu. Dan hadis ni nak sebut kepada kita tentang isu tersebut secara umum. Secara umum untuk semua orang yang handle majlis. Secara khusus kepada siapa yang handle jadi tu imam. Boleh tak? Selesai. Hadis yang seterusnya nak berhenti dah silat. 2 hadis ya kita berhenti. Hari ni kita berhenti awal. Mula lambat habis awal insya-Allah. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubur. Ibn Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah sebahagian salatmu di rumah. Jadikan dalam rumah kamu daripada semayang kamu. Maksudnya jadikan sebahagian semayang kamu di rumah. Maksud di sini jadikan sebahagian daripada ataupun jadikan sebahagian daripada semayang sunatmu di rumah. Tulis kat tepi tu. Semayang tu maksudnya semayang sunat. Jadikan sebahagian semayang sunat ni di rumah. Buat semayang sunat di rumah. Dan jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Jangan buat rumah kamu sunyi daripada ibadah, seumpama kubur yang tidak memiliki apa-apa. Dan saya rasa ayah-ayah kubur di sini memang semayang di rumah penuh. Kan? Paling kurang kalau boleh lah, kalau boleh. Tak tahulah banyak song boleh buat, tak boleh buat. Cadangan je lah. Selalunya tanya Ustaz Fitri, saya rasa Ustaz tu kata bagus. Nanti orang mengaji agama jadi kubur sini bagus. Bukan nak puji, bukan nak lambung saja. Tapi bila orang yang mengaji agama dia faham, jadi senang masalah. Senang selesai masalah. Dulu ke wallahualam saya duduk di Shibin. Ada satu masjid sebelah dengan rumah saya. Dia tetap siap-siap dah. Sembahyang subuh setengah jam selepas azan. Dia tulis siap-siap kat dinding lah. Nah, 30 minit selepas azan baru sembahyang subuh. Kalau sembahyang fardu yang lain 20 minit lepas azan baru sembahyang fardu. Maknanya Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak 20 minit baru sembahyang. Bila kita tanya apa sih buat panjang macam tu, jawapannya mudah ya.
Jawapan dia apa? Dia orang nak kalau boleh lepas dengar azan, orang ada masa untuk sembahyang qabliyah tu di rumah. Sembahyang dulu qabliyah tu di rumah. Kalau kata qabliyah subuh, sembahyang qabliyah subuh dulu di rumah. Lepas habis sembahyang qabliyah subuh, baru penderah mai ke masjid untuk sembahyang fardu di masjid. Sembahyang zuhur, penderah qabliyah zuhur di rumah dulu. Habis qabliyah zuhur, baru penderah mai masjid, sembahyang zuhur berjemaah. Tapi kita di Malaysia ni susah sikit sebab kita berkait dengan kerja dan sebagainya. Tak apalah. Jadi kalau kata kita di Malaysia tak boleh buat macam tu Ustaz, buat subuh setengah jam lepas azan dah. Azan pukul 6, 6.30 baru nak bayang subuh. Mereka duk kalut nak pergi kerja. Okey. Kalau rasa tak boleh, tak apalah, tak payah buat je. Nak buat macam mana? Jadi kita main sembahyang subuh, kita bagi masa sikit untuk orang sembahyang qabliyah subuh. Betul ya. Saya sebut 2 kali kan 3 kali dah berjalan. Ayah simpan mana ni lah. Power untuk azan 100% ada dekat Tok Bilal. Saya sebut dah dulu kan. 100% ada dekat Tok Bilal. Tapi power untuk qamat, nak qamat tu, nak bangun nak qamat tu, power tu 100% ada dekat Tok Imam juga. Ada dekat Tok Imam. Bukan kat Tok Bilal lah, kat Tok Imam. Sebab itu siapa jadi Tok Bilal, dia nak bangun, dia nak qamat, dia bukan boleh pergi ambil mic terus letak muka Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu. Tak boleh. Dia kena tanya Tok Imam dulu. Tok Imam, boleh? Tok Imam kata, boleh. Baru dia boleh qamat. Ni doa saya, dia jadi Tok Bilal, dia doa rasa power tu ada kat dia. Dia main-main pegang mikrofon, dia terus qamat dia. Habis dia qamat baru pusing cari mana Tok Imam. Tak kena. Dia ambil power orang lain, dia ambil kuasa orang lain. Patutnya kamu sebagai Tok Bilal tunggulah lagi mana Tok Imam tak bagi green light, tak bagi kebenaran. Kita sebagai Tok Bilal, kita tak boleh nak qamat no. Tok Imam bila dia main-main sembahyang, masuk sembahyang. Tok Bilal duduk depan tanya, okey. Tok Imam tu dia pasti akan perhati dulu makmum mana yang sunat apa semua tu. Jadi kalau ada yang sunat dia buatlah macam-macam isyarat, kita tunggu sat ke apakah, ataupun dia tunjuk macam tu, kata kau tu tengah sembahyang. Jadi Tok Bilal tu dia tunggu sat. Asal pajak soalnya ni. Kat dia Tok Bilal pegang mic terus qamat kan mana. Sampai tak ada. Habis tu baru pusing mana ke imam nak cari. Tengok dia ke imam tak ada. Satu hanya tolak orang ikut dan hamba Allah tu pula baru balik haji. Dia pun tarik dia terus ke depan. Dia sorban dia. Tarik dia terus. Hari tu dia main masjid. Lepas tu tak main. Kawan baru nak ikut sunnah berhilang, pakai serban apa semua. Tengok sampai-sampai dia pun tolak jadi imam. Sekali tu alam. Tapi tak main. Lepas tu siapa yang jadi Tok Bilal, dia kena faham lah. Power waktu azan dia berkuasa penuh. Tapi bila nak qamat untuk sembahyang, power tu ada dekat Tok Imam. Dia kena tanya Tok Imam. Jadi kalau Tok Imam tak ada, dia tak ada qamat dia. Kena tunggu. Boleh no? InsyaAllah selesai. Baik. Boleh buat no? Jadi poin kita nak sebut, pastikan ada solat sunat yang kita buat di rumah. Jangan biar kosong rumah kita tu. Tulis kat tepi tu. Sembahyang sunat buat di rumah. Tulis kat tepi tu. Senang. Baik. Hadis yang terakhir, nak buat tidak macam mana? Pukul 6 lah. Baik. Hadis yang terakhir, Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil salati fi baiti was-salati, bukan was-salatu, was-salati. Dia ataf maktuf daripada majrur yang pertama. Was-salati fil masjid. Qala قد ترى ما أقرب بيتي فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة أو كما قال. Abdullah bin Sa'ad kata, aku tanya kepada Rasulullah SAW tentang sembahyang di rumah dan sembahyang di masjid. Baginda menjawab, baginda bersabda, Nabi kata, sungguh kamu lihat sendiri. Kita nak terjemah mana semua tu. Qad tara, kamu tengok sendiri, ma aqraba baiti, betapa dekatnya rumah aku dengan masjid.
Saya nak terjemah mana semua ayat macam tu. Baik, Nabi kata macam ni boleh kita terjemah ni lah. Tengok, cuba tengok. Alangkah dekatnya rumah aku dengan masjid. Nabi kata cuba kamu cuba tengok sekali. Rumah aku dengan masjid ni macam mana? Dekat tak dekat? Alangkah dekatnya rumah aku dengan masjid. Sungguh kata Rasulullah, aku lebih suka solat di rumah daripada solat di masjid. Aku ni lagi seronok semayang di rumah. Aku lebih suka semayang di rumah. Aku ni suka sangat semayang di rumah aku sendiri. Melainkan solat itu solat fardu. Maknanya di sini bagi kita nak menggambarkan kepada kita semayang sunat ni lebih baik buat di rumah. Semayang sunat ni afdal buat di rumah. Melainkan satu jenis semayang yang afdal buat di masjid. Semayang fardu hak 5. Hak lain paling cantik kalau boleh khatiar buat di rumah. Tapi hak semayang fardu kalau boleh khatiar buat di masjid. Khatiar tu apa? Usaha. Semayang sunat kalau boleh usaha, boleh ikhtiar buat di rumah. Yang itulah yang paling afdal. Dan semayang fardu macam mana pun ikhtiar mai semayang di masjid. Boleh kono? InsyaAllah jalan, mudah-mudahan kita ambil manfaat. Hadis ni juga nak menunjukkan kepada kita, bagi kita nak menunjuk kepada kita semayang sunat ni dia kena buat di tempat lain. Buat tempat lain. Semayang fardu tempat lain. Sebab tu ulama ambil daripada hadis ni lah, kaedah ni lah ulama kita ambil semayang sunat. Sebab tu ulama kita ajar supaya ubah tempat. Kan kita semayang fardu di sah yang pertama, nak semayang sunat di belakang sikit. Nak semayang sunat cari belakang tiang. Nak semayang sunat di tempat-tempat yang lain. Pasal bagi kita mengajar kepada kita supaya ubah tempat antara solat fardu dengan solat sunat tu. Tempat yang berbeza antara fardu dengan sunat. Kita bukan boleh ubah tempat. Cuma bagi mana yang bekerja, yang ni yang kita cadangkan. Yang mana bekerja, kadang-kadang dia pergi semayang Jumaat. Habis semayang Jumaat, dia terus nak semayang Ba'diyah. Nak buat Ba'diyah terus tu. Kadang-kadang dia habis semayang Jumaat, dia terus bangun di tempat yang sama. Apa salahnya? Lepas ni kita semayang Ba'diyah tu, kita quit kawan kita sebelah. Ubah tempat ni. Kita semayang Jumaat dah kat tempat tu. Habis bagi salam, kita nak sambung kerja. Kita bangun terus nak semayang Ba'diyah. Kita cakap kalau boleh quit kawan sebelah ni. Biar dia duduk tempat kita pergi tempat dia tu. Jadi kita akan dapat perubahan tempat. Boleh ke tak? Sama juga ibu mayang tarawih macam tu juga. Ubah tempat. Ni duk kira mayang isyak, mayang tarawih tempat tu. Bawah kipas. Tak adalah pada songkir insya-Allah tu. Tempat ni dia kubur tempat. Nanti kita mengaji lah. Orang dah duduk di tempat tu. Boleh tak kita ni pergi kat tempat tu kita quit dah. Tak maaf no, ni tempat saya dia tak mana. Boleh tak boleh? Nanti kita lagi. Boleh kan? InsyaAllah je. Tak maaf no, penyampaian yang simple macam tu boleh kan? InsyaAllah sama-sama dapat manfaat. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu dulu untuk petang ni. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan saya sendiri, mudah-mudahan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. Isu-isu seumpama ni insyaAllah. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Minggu depan kelas kita tak ada. Saya pun ada program minggu depan dan minggu depan minggu yang pertama. Jadi